projek yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Ini adalah program kita yang telah lama dirancang dah. Ya, dan alhamdulillah malam ni kita mulakan dengan Antara Kulit. Dan saya nampak tadi ada yang sangat hebat, ada yang hebat juga ke laut. Dia bukan ke longkang tapi ke laut. Ada juga yang menunjukkan semangat kesukaran yang sangat tinggi. Saya tengok dengan pihak yang macam tu patutnya kita tak benarkan dia main tadi. Okey, aduh. Semini kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Dari Kuala Lumpur, tuan-tuan datang, kami di MMB sedia menanti. Saya bagi pihak Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah menyatakan rasa amat bertuah kami di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi hadir ke pejabat kami yang tidak seberapa ini. Kedatangan tuan-tuan dan puan-puan kami alak-alukan bak kata pepatah, kecil tapak tangan, dataran MB-MB kami tadahkan. Bunga selasih cantik berseri tumbuh merimbun di tanah rata. Tayangan iProfile disiar kini, sejarah ringkas Majlis Bandaraya. Welcome to Malacca. Welcome to Malacca. Welcome to Malacca. Welcome to Malacca. Keistimewaan penduduk yang masih mengutamakan ciri. Okey, yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, lebih dulu saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Bahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah yang kepada tuan-tuan dan puan-puan atas lawatan tuan-tuan dan puan ke Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Bagi pihak Datuk Bandar dan semua warga Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, kami ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih atas kesudian warga di BKL untuk datang ke Melaka, khususnya melawat ke Geraha Makmur ni di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Bangunan kita ni kita panggil Geraha Makmur. Saya amat besar hati menerima kehadiran rombongan di BKL. Sekalian bak kata patah kecil tapak tangan niru kami tadahkan tadi acara kata ni apa dataran bandaraya kita tadahkan dan sekali lagi saya ingin sampaikan satu pantun wajib tadi ni apa kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu meranti dari DBKL, tuan-tuan datang, ni apa warga MMB sedia menanti. Okey Saya ingin mengimbau semula pengalaman Majlis Bandaraya dengan program Sister Cities. Sebenarnya ni apa Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni merupakan bandaraya kembar, berkembar. Kita juga bandaraya berkembar dengan Lisbon, Valparaiso, Purun dan juga Nanjing. Selain daripada kita ada beberapa bandaraya yang kita panggil Friends of Melaka lah. Kita tak berkembar tetapi kita ada jalinan sesama dengan bandaraya-bandaraya tersebut. Jadi DBKL merupakan antara bandaraya yang awal kita menandatangani ni apa Twin Cities program. Dan saya masih ingat lagi kita mendapat bantuan kepakaran daripada DBKL dalam usaha-usaha kita bagi penanaman pokok di tepi-tepi jalan Bukit Baru. Kita ada problem on kita punya slope di mana kita tak dapat ni apa pokok yang subur hidup di atas slope kita, cerun-cerun. Dan pada masa tu saya masih ingat Datuk Bandar Majlis Bandaraya pada masa tu ialah Datuk Roslin, Datuk Roslin. Dan bersama-sama dengan pengarah landscape pada masa tu saya rasa kebersihan landscape
yang sekarang ni jadi happy Tok Amin pada masa tu. Jadi sama-sama pada masa tu bawa anggota-anggota daripada Dewan Bandaraya untuk tengok tapak dan juga beri expertise dan perundingan kepada Majlis Bandaraya Melaka Pejarak. Sekali lagi saya ingin menyampaikan serangkap pantun sebelum menutup ucapan saya. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman, kalungan budi junjungan kasih mesra kenangan sepanjang zaman. Kita tengok keadaan asal ni lah, keadaan dari Sungai Melaka itu sendiri. Yang ni tahun 1960-an keadaan Sungai Melaka. So late 90s, keadaan-keadaan di mana yang berlaku di sepanjang Sungai Melaka. Okay, taklimat untuk projek pembersihan dan pembinaan Sungai Melaka yang untuk kita punya tembok penahan, kita ada dua type. Yang satunya melibatkan ada bangunan, ada residential lah, ada penempatan, dan satu lagi kawasan untuk yang lapang, maknanya untuk kita buat kita punya walkway, untuk pedestrian walkway itu sendiri. Ini kita ada intersection seawall sini untuk yang seawall line tadi. Untuk seawall line tu lebih kurang sepanjang 5 km daripada Kampung Mountain. Terdapat inisiatif untuk change of use, menukar guna bangunan-bangunan ni daripada premis-premis biasa, maksudnya dulu store, warehouse yang runcit, kepada aktiviti-aktiviti yang lebih berekonomik lah. Maksudnya sekarang ni banyak kalau tengok ialah butik hotel, hotel-hotel butik, kemudian restoran-restoran yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi lah berbanding dengan kedai-kedai kopi biasa kan. Jadi dengan tidak merubah we are very strict on perubahan terhadap fasad dan juga reka bentuk bangunan. Tapi change of use kepada apa yang dipanggil kegunaan-kegunaan yang bersesuaian tu telah banyak berubah. Jadi ini telah merancangkan pembangunan dan juga secara tak langsung telah mempertingkatkan nilai bangunan, dan juga seharusnya sebab kita tak buat penilaian semula, saya rasa kita sedang melaksanakan penilaian semula pada tahun ini untuk dikenakan kita berhasrat untuk kenakan pada tahun hadapan. Tapi walaupun ini tertakluk kepada kuasa kerajaan negeri, kita berharap memang ini merupakan hasil baru lah, maksudnya dari increase in value, so they must be increase in hasil dari segi hasil tafsiran kepada kita, cukai tafsiran. Jadi ini merupakan satu aspek. Di lain aspek ialah dari segi pelancongan, maksudnya sungai itu sendiri sebagai satu sungai yang sebelum ni is not resourceful. It is a resource, sungai yang satu sumber tapi tidak digunakan. Sekarang ni banyak telah menarik the last statistik yang kita dapat, saya rasa pada tahun depan yang naik boat tu telah mencecah 1 juta penumpang. They have achieved 1 million penumpang boat cruise. And there's new, jadi maksudnya it generate new economic activities kepada Melaka lah. Walaupun dari segi direct income kita invest 300 juta, kita dapat 3 juta balik kan, ataupun 30 juta balik setahun, memang tak ada lah. Cannot get that. Tapi memang ada increase in land value.
setelah dah siap tu semua, siapa yang bertanggungjawab untuk memastikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan yang daripada awal rancangan ni ada kaya menggunakan consultant. Pada awalnya yang untuk pembangunan fasa 1 tu kita guna kat SMSB. SMSB. So yang untuk consultant lah. Untuk yang package kedua tu yang di bawah kesediaan JPS tu bawah juga guna Zabak. Okay, yang untuk yang OGT tu saya minta kepada Cik Roman untuk bagikan jawapan sebab dia ni lainnya yang kadang-kadang kita tengok, saya tanya dengan kita punya pengalaman IK, kita tengok dia punya perangkap minyak ni okey. Dia tengok daripada jauh saja. Okey bos. Ini pengalaman saya dengan itu. Bila tanya contohnya bangunan-bangunan yang dalam kawasan tu retak, ada crack. Memang ada engineer kata it's not because of that. Sebenarnya bukan. Tapi bila lama-kelamaan bangunan ni dah usianya ada yang 600 tahun, kita tak tahu dia punya kekuatan, kekukuhan, dia punya soil dan sebagainya. So dia ada crack sikit lah walaupun halus. Tapi kita khawatir sebab bangunan-bangunan ni semua dia structure-nya adalah load bearing wall. Dia tak ada foundation langsung. Kalau kita buat arkeologi, dia punya dinding pembahagi, tanah dah turun bawah yang dia yang tersangkut hanya lantai saja. Nasib baik lantai tu lantai konkrit lah. Sebab dia dah buat through time kita dah buat penambahan, perbaikan lantai semua kan. So dia konkrit lah. Bawah tu sebenarnya adalah laluan Formosa, Kota Formosa, tembok Kota Formosa. Bawah tu dia punya base tu yang menyangkutkan bangunan ni. Dia dah patang dia tu dia tersangkut dekat tembok kota lama. So sekarang ni Jabatan Kejuruteraan sedang dalam proses lah, kita dah tender kan. Ini adalah batu laterai asal yang memang dulu menjadi tembok penahan kepada sungai. So sekarang ni masa projek Sungai Melaka dia gunakan semula lah tembok-tembok ni. Dulunya dia dah jatuh ke dalam sungai. Ada sebahagiannya jatuh dalam sungai, dia ambil dan dipasang semula. Tapi kita tak jumpa sepanjang sungai lah. Yang lain tu semua adalah konkret. Pengalaman kita berkongsi untuk menjayakan dan juga mengurus bandar adalah penting kerana setiap bandar ada ciri-ciri perbezaan dan dalam ciri itu pun ada persamaan dan kita saling belajar antara satu sama lain. Saya bagi pihak Dewan Negara Kuala Lumpur juga mengharapkan bahawa pegawai-pegawai kita dapatlah menimba dan juga memberikan pengalaman serta maklumat untuk berkongsi dan to keep in touch ya, sentiasa mungkin dengan ada nombor-nombor kontak kerana ada kalanya memang senang kalau kita dah ada contact person ya. Contoh lepas ni saya akan jumpa atau hubungi Puan Safiah kerana saya lihat daripada carta konsultasi tadi dia ada pembantu kesihatan awam serta penolong pegawai kesihatan sedaran dalam kerja-kerja yang ni. Sebab saya di Jabatan Kesihatan Alam Sekitar saya punya bilangan anggota adalah 1,500 dan saya bahagi dua lah, yang kawalan pembersihan serta yang kesihatan bersih. Jadi oleh kerana itu saya di kawasan mana berkaitan dengan pembersihan tidak adalah PPKP. Sebab kita pun tak cukup lah sebab semua dah pergi ke kesihatan. Jadi sekarang ni saya dah ada dengan bangganya lah. Saya ada pantun dah disediakan. Okay. Bandaraya Warisan Indah Menawan, Melaka bersejarah, masyhur ternama. Ikatan bertandang ke laman tuan, eratkan persahabatan dua bandaraya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Hayati, Ketua Rombongan daripada Dewan Malaya Kuala Lumpur dan Encik Azijan dan rakan-rakan semua. Ketua Dewan Malaya Kuala Lumpur.
kapal dagang dari seberang Sarat Muatan Kayu Meranti dari Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan datang, kami di Melaka River Cruise sedia menanti. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya, pada malam ini dapat kita bersua di Majlis Jalinan Mesra bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur merupakan antara bandaraya berkembar yang awal dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Hubungan ini pastinya dapat memberi impak kepada kita semua dalam mencapai persefahaman dan kesepakatan bagi membangun dan memajukan pihak persetempatan yang kita wakili. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun biasa bagi orang Melaka. Betik muda buat halwa, kelapa muda santan dirasa. Selamat datang kepada semua di negeri bersejarah Bandaraya Melaka. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada DBKL yang selama ini merupakan rakan sebagai bandaraya berkembar sejak tahun 1989, juga merupakan abang kepada MMB dalam bertukar-tukar maklumat dan pengalaman, terutamanya untuk memantapkan organisasi pihak persetempatan yang kita wakili. MBMB merupakan satu PBT yang amat panjang sejarah penubuhannya, yang dahulu dikenali sebagai Town and the Fort of Malacca pada 1824. Sejarahnya dikenali sebagai Majlis Perbandaran Melaka Tengah pada tahun 1977 dan dikenali sebagai Majlis Perbandaran Melaka Bandaraya Bersejarah pada tahun 1985.
dinaik taraf sebagai bandaraya pada tahun 2003 dan seterusnya diiktiraf UNESCO sebagai bandaraya warisan dunia pada Julai 2007 dan kemudian sekali lagi berubah persepadanannya apabila pengujudan satu lagi kawasan PBT di Melaka, iaitu Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya pada tahun 2010. Ini kawasan pentadbiran baru Majlis Bandaraya Melaka Berjarah adalah seluas 277 km persegi. Dengan penambahan kawasan penambakan baru di sekitar Kelebang, Kota Laksmana dan Bandar Hilir, banyak lagi kawasan komersial baru akan wujud di dalam kawasan pentadbiran kita. Ini adalah satu lagi cabaran kepada MBMB untuk mempertingkatkan lagi hasil tahunan serta memberi lebih banyak keselesaan dan kemudahan kepada warga kota. Kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada bagi Datuk Bandar Kuala Lumpur yang sudi hadir pada malam ini dan seterusnya dapat berkongsi idea untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih juga kepada semua delegasi yang telah turut menjayakan beberapa program antara MBMB dan DPKL yang telah diatur sejak semalam, termasuk aktiviti sukan seperti bowling, badminton dan besoknya adalah aktiviti golf. Adalah diharapkan bagi Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan merasa selesa ketika berada di negeri Melaka ini dan Bandaraya Melaka Berjarah khususnya. Sebelum mengakhiri ucapan, izinkan saya menutup dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas kepala, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Biasanya bila kita ada twin, ini dia kalau demam di sini, demam lah di sana. Itu dia punya keadaan. Dan saya sendiri selain daripada ikatan Dewan Bandar Kuala Lumpur yang mempunyai hubungan yang baik dengan Majlis Bandaraya Melaka ini, saya juga dari awal dulu semasa kita nak berusaha mengisytiharkan Melaka sebagai bandar UNESCO ataupun bandar heritage UNESCO, kami sering berbincang sebab saya menjadi yang lebih tua Majlis Perbandaran Pulau Pinang yang menjadi twin cities untuk UNESCO. Apabila Pulau Pinang dapat, Melaka mendapat. Jadi hubungan itu memang dah ada. Dan bila datang ke sini ke Dewan Bandar Kuala Lumpur, bila cakap tentang Melaka, saya memberi jawapan dia, saya akan hadir kerana mak ataupun keluarga angkat saya juga berada di Melaka, iaitu keluarga kepada Datuk Kamruzaman Maisa. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada ikatan dan juga pegawai kanan daripada Majlis Bandaraya Melaka kerana dapat menghubungkan semula, dan hubungan ini kita eratkan dengan bermain sokan. Saya dipahamkan kita akan lawan golf besok. Saya hantar pegawai yang boleh main golf yang terbaik dalam Dewan Bandar Kuala Lumpur lah. Kalau mereka tak menang besok, mereka kena didenda untuk berkayuh pada hari Ahad ni, iaitu car free morning yang kita buat mungkin 3-4 round, kita akan turun dia orang berkayuh. Ini yang saya dah bagi tahu dia orang supaya main tengok ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa kita telah pun mengadakan hubungan ini sejak bulan April 2007, dan selepas itu kita terus mengukuhkan hubungan ini dengan kita menyertai pada its International Convention of Melaka Twin Cities yang bertajuk Enhancing Sustainable and Safe City pada April 2008, dan aktiviti ini nampaknya selepas itu
malam sikit ataupun berkurang sikit, tetapi saya yakin dengan pimpinan Datuk Mahathir Ingat dapat mengeratkan balik hubungan dalam hal yang berkaitan dengan sharing knowledge dan sebagainya. Kita dapati ada kesamaan di antara Melaka dan pihak kita Kuala Lumpur. Pada masa ini kita targetkan Kuala Lumpur akan mendapat 15 juta pelancong. 14.1 juta adalah pelancong luar negara dan 4.9 juta adalah pelancong dalaman. Kalau sekiranya pelancong itu datang ke Kuala Lumpur 14 juta, sebahagiannya akan datang ke Melaka. Jadi Melaka hendaklah berterima kasih kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur. Sebab antara Melaka dengan Kuala Lumpur dekat. People can travel from Kuala Lumpur to Melaka dalam tempoh yang dekat. Dan kalau 20% of 15 million ataupun 14 million yang coming to Kuala Lumpur, maka sudah tentunya Melaka akan mendapat lebih kurang dalam 3 juta pelancong yang berkunjung ke Melaka. So for this case, we have to really work together to make sure that our package dalam pelancongan juga memasukkan Melaka as a part of tourism ataupun tourist package untuk ke Melaka ini. Jadi kita kena bekerja timbal balik dan inilah yang perlu kita lakukan secara bersama. Kita telah pun macam lawatan ke luar negara, ke Indonesia dan sebagainya. Tetapi sebenarnya between cities in Kuala Lumpur in Malaysia terhadap Kuala Lumpur dengan Melaka sebenarnya banyak mendatangkan banyak faedah. We can learn from Melaka umpamanya dari segi pelancongan, the charming of Melaka tu ataupun Melaka charms ini masih ada di Melaka. Sebab itu kita tengok hotel-hotel di Melaka lebih membayangkan layanan orang Melaka. Padahal di Kuala Lumpur kebanyakan layanan datang daripada orang Bangla, orang Pakistan, orang Filipina. Jadi dia punya charming of Kuala Lumpur tu kurang. Ini based on the report from Roland Berger tourism study, mendapati bahawa Kuala Lumpur hilang dia punya charm so because of banyak sangat pekerja-pekerja hotel yang coming from overseas, foreign workers. While in Melaka, you can provide ataupun you can make sure that Melaka adalah daripada Melaka. Inilah yang perlu kita kekalkan. I got a lot of remarks from ambassadors from various countries yang berada di Kuala Lumpur, nyatakan you have to emulate the spirit of tourism in Melaka sebab dia masih ada charm of Melaka. Inilah yang perlu tuan-tuan kekalkan. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini dan mengucapkan tahniah kepada Melaka. Saya tengok sepanjang jalan datang daripada Air Keruh ke sini tidak ada lagi gerai-gerai tepi jalan. Saya bilang lampu tadi daripada ujung sampai ke ujung tak ada lampu yang terpadam. Ini satu kelebihan. Jadi Dr. Leong, can you check all this lampu ni, how they manage the lampu? Because di Kuala Lumpur ni kadang-kadang lampu terpadam atau tempat. Dan satu lagi ialah aspek maintenance dan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan projek-projek yang perlu ditingkatkan. Jadi pada semua sekali saya ucapkan selamat bermesra, selamat makan dan terimalah the charms of Melaka. Thank you very much. Saya tak ada nak berpantun, tapi saya balas pantun selepas ini.